Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya Al-Habib Hussein Al-Junaid kita yang dengan usaha beliau dan perjuangan untuk memperbanyakkan selawat ini adalah majlis maulid kita pada petang ini, yang mana kita tumpang niatnya yang baik, kita tumpang hasratnya yang baik itu. Alhamdulillah, kita pun terdorong untuk selawat juga dalam majlis maulid yang kita ikuti. Dan begitu juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Maksum dan juga Fadhil Ustaz Ali Zainal Abidin, dan kepada ikhwan yang lain, akhina Ahmad Najib wa ikhwan kawan-kawan sahabat kita, Sayyid kita, terima kasih banyak atas memimpin majlis maulid. Moga-moga diberkati oleh Allah Ta'ala seperti mana yang dibaca oleh Abu Bakar Adni tadi dan juga didoakan oleh Ustaz Ali kita. Moga-moga diberkati majlis maulidnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada petang ini kita hadir majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman yang mana banyak pancaroba dan fitnah-fitnah, penuh dengan mihnah dan tribulasi, yang mana dalam waktu-waktu begini kita perlu menjaga diri terhadap Allah Ta'ala. Nabi menyebutkan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya di sisi Tuhanmu itu ada hari-hari waktu-waktu tertentu yang diangkat berbanding dengan waktu dan hari yang lain. Contoh, hari Jumaat istimewa dengan hari yang lain. Contoh, Lailatul Qadar istimewa dengan malam yang lain. Contoh, Ramadan istimewa dengan bulan yang lain. Contoh, hari 12 Rabiul Awal, hari yang terpaling istimewa berbanding hari-hari yang lain. Jadi, di situ ada hari dan waktu yang berbeza. Termasuklah waktu antara subuh dan duha, waktu istimewa daripada waktu lain. Sebelum subuh, waktu yang terpaling istimewa. Sebelum asar, sebelum maghrib, waktu yang istimewa. Antara maghrib dan isyak, waktu yang istimewa. Di situ ada waktu-waktu yang berbeza. Seperti mana ada waktu yang berbeza, seperti mana ada hari yang berbeza, begitu juga ada tempat-tempat yang berbeza. Ada tempat disebutkan Mekah, tempatnya berapa banyak kali ganda ibadat dalam Masjidil Haram. Madinah, berapa banyak kali ganda beribadat dalam Masjid Nabawi. Palestin, berapa banyak kali ganda ibadat dalam Masjidil Aqsa. Jadi semua tu tempat-tempat yang berbeza di sisi Allah Ta'ala. Bermakna apa? Di sisi Allah Ta'ala tak ada tempat-tempat, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang terpuji, ada yang keji. Ada hari juga begitu, ada hari yang sama, ada hari yang luar biasa. Ada waktu yang biasa, ada waktu yang luar biasa. Semua tu ketentuan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk supaya kita rebut. Untuk supaya kita rebut. Maka oleh itu kita dalam akhir zaman begini perlu rebut. Dan kita kena kenal apa yang nak direbutkan. Zaman akhir zaman ni kadang orang tolak kita, jolok kita untuk takut. Rebut ketakutan tentang masa depan. Kita pun rebut ketakutan. Rebut simpanan makanan untuk kenyang masa depan. Rebut kedai makan. Rebut hiburan yang melalaikan. Rebut hiburan. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang patut direbut dan apa yang tak patut direbut. Maka perlu untuk kita kenal pasti terlebih dahulu barang apa yang patut direbut dan barang apa yang patut dielakkan, barang apa yang patut dijauhkan terus. Maka yang nak direbut ni apa dia? Yang nak direbut adalah stesen-stesen turunnya rahmat Allah Ta'ala. Yang nak direbut ni adalah stesen-stesen turunnya barakah daripada Allah Ta'ala. Jadi antara yang patut kita rebut adalah majlis-majlis seperti majlis petang ni. Subhanallah, Alhamdulillah, kita walaupun melalui online dapat tumpang hadir dalam majlis yang dibuatkan setiap Sabtu ini, membaca sirah Nabawiyah. Alhamdulillah. Ini merupakan stesen yang turunnya rahmat Allah. Ini merupakan stesen yang turunnya barakah daripada Allah Ta'ala. Dan akhir zaman nak dapat rahmat sangat susah. Kalau dulu senang. Nak dapat rahmat, pergi masjid. Dapat rahmat, pergi surau. Dapat rahmat, salaman, saudara mara, silaturahim. Nak dapat rahmat, pergi jumpa ulama, wali-wali Allah.
nak dapat rahmat pergi jemaah, nak dapat rahmat ziarah menziarahi. Sekarang dah tak boleh sebab wabak pandemik dan sebagainya. Jadi kita terhalang daripada apa. Dalam kita musibah, memang musibah dapat pahala, tapi kena tengok apa yang di sebaliknya yang kita tersekat. Iaitu apa dia? Kita tak dapat salaman, rahmatnya turun, rahmatnya kurang. Kita tak dapat ziarah menziarahi, rahmatnya kurang. Kita tak dapat apa berjemaah, rahmatnya kurang. Masjid dan surau dah lama tak pergi. Yang ada solat Jumaat lama tak pergi. Itu semua pusat-pusat rahmat, stesen-stesen rahmat. Jadi akhir zaman ini nak dapat rahmat tu sangat susah. Sangat susah. Kerana apa? Kebanyakan ni kita tak tahu ke mana nak dapatkan rahmat. Nak ke mana kita ni untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka antara stesen rahmat daripada Allah Ta'ala, pusat turunnya rahmat daripada Allah Ta'ala adalah majlis maulid Nabi SAW. Walaupun melalui online, majlis maulid Nabi SAW. Sebab apa? Majlisnya kecil, majlisnya cacat sebab ada online dan sebagainya, tak dapat jumpa. Tapi yang kita raikan bukan orang yang kecil, bahkan orang yang terpaling besar, kekasih Allah SAW. Dan yang kita raikan tak mempunyai sebarang kecacatan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau telah diciptakan sempurna daripada segala keaiban, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan engkau punya permintaan sendiri. Subhanallah. Sebab sempurnanya Rasulullah SAW itu tak ada keburukan. Jadi kalau dalam majlis maulid Nabawi ada kecacatan, kita tak dapat online, kita kena terpaksa online. Ada kecacatan yang mikrofon rosak, ada kecacatan online-nya, networknya cacat sikit, tergantung-gantung, tersekat-sekat. Semua tu cacat-cacat, tapi semua daripada kita punya cacat. Untung kita masuk dalam majlis maulid ni, kita tak harapkan daripada kita. Sebab apa? Kita harapkan daripada Rasulullah SAW. Yang daripada Rasulullah tak ada yang cacat. Yang daripada Rasulullah tak ada yang kurang. Yang daripada Rasulullah tak ada yang buruk. Yang daripada Rasulullah tak ada yang tak memuaskan. Rasulullah SAW tak ada siapa pun yang menadah daripada Rasulullah tak dapat tuangan Rasulullah. Dan tidak ada siapa yang menerima tuangan Rasulullah balik dengan keadaan hampa dan kecewa. Bahkan semuanya lebih puas daripada apa yang mereka harapkan. Begitulah sifat Rasulullah terhadap tetamu-tetamunya. Maka Alhamdulillah petang ini rebut stesen yang kita ada. Rebut stesen yang kita ada. Akhir zaman susah nak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Susah sangat. We have to work on our own. Banyak kerja on our own kena buat. Banyak kena taubat atas solat Jumaatnya. Banyak kena taubat atas banyak-banyak perkara. Tapi ni ada majlis maulid. Join majlis maulid. Subhanallah. Play majlis maulidnya online. Kita tengok majlis maulidnya online. Jadi rumah kita pun jadi stesen untuk majlis maulid Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama dengan jemaah. Tangan Allah di sini mafhum pada kita bukan tangan Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan Allah ni tak seperti makhluknya. Bermakna di sini bantuan Allah, nazrah Allah, pandangan Allah, pemerhatian Allah, jagaan Allah, pengampunan Allah, kemudahan daripada Allah, semuanya atas jemaah. Maka siapa yang keluar daripada jemaah, dia akan terkeluar daripada bantuan Allah. Baik, sekarang kita kena check. First kita kena check dulu, kita dalam jemaah ataupun tidak. Kalau nak tengok kita dalam jemaah, kena tahu kayu ukur untuk dah jadi dalam jemaah macam mana. Apa yang perlu kita buat untuk dikira dalam jemaah? First and foremost, bukannya kita pakai macam jemaah, aku pakai rida, aku pakai serban. Tak. Bukan paling awal sekali, asal ada maulid, aku yang tengok online. Asal ada maulid, akulah yang bawa maulidnya. Asal ada maulid, aku yang hadir depan. Bukan. Itu bukan kayu ukur. Sebab itu disebutkan kam min ba'idin garib wa kam min garibin ba'id. Berapa ramai yang dekat hakikatnya jauh, berapa ramai yang jauh hakikatnya dekat. Itu kayu ukurnya. Kayu ukurnya apa dia? First sekali Nabi SAW menyebutkan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sempurnakan akhlak ni apa dia? Nabi diutuskan untuk mengajar manusia tentang apa tu akhlak. Sebab waktu tu manusia tak kenal apa akhlak. Mereka sangkakan laki-laki yang kasar terhadap perempuan, itulah akhlak. Mereka sangkakan perempuan yang takut depan laki-laki tak boleh bersuara, itulah akhlak. Mereka sangkakan anak perempuan itu tak bagus, itulah akhlak.
Zaman dulu orang tak faham. Kalau orang kata berakhlaklah dengan akhlak yang elok, orang tak faham akhlak yang elok macam mana. Fahaman mereka sendiri dah salah. Atau Nabi sebut, aku diutuskan untuk memuliakan akhlak. Memuliakan akhlak sebab apa? Akhlak tu sendiri dah tercemar oleh orang lain. Sebab tu disebutkan Rasulullah mulia bukan kerana baginda berakhlak. Akhlak mulia kerana Rasulullah. Sebab apa? Kalau tak ada Rasulullah, orang tak faham akhlak tu apa dia. Mereka sangkakan kasar-kasar ni semua akhlak bagus. Mereka sangkakan pukul orang yang lagi lemah daripada kita, itu bagus. Tak. Rasulullah memuliakan akhlak. Maka oleh kerana Rasulullah lah akhlak jadi mulia. Bukan kerana akhlak Rasulullah jadi mulia. Kerana Rasulullah akhlak jadi mulia. Maka kalau Nabi diutuskan untuk akhlak, Nabi sebut dalam hadis yang lain, sedekat-dekat di antara kamu dengan aku tempat tinggal nanti di syurga adalah yang terpaling sempurna akhlak di kalangan kamu. Bermakna apa? Akhlak is everything. Akhlak is everything. Now kita nak check whether we are in the group or not. Please you have to check whether you are in the group or not. Tak boleh sehari lalu pada kita without we checking whether we are in the group or not. Tak check kita dalam grup ke tak. Ana dah pakai macam diorang. Ana ni orang panggil ana ustaz, orang panggil ana habib, orang panggil ana ni ana pakai ridak ni, ana pakai jubah. Mana ada maulid yang ana tak boleh dibawa? Semua ana dibawa, ana hafal semua. No, itu bukan kayu ukurnya. Itu bukan. Kalau itulah kayu ukurnya, nescaya perempuan yang, maaf cakap, perempuan yang pelacur itu, yang suap anjing dengan kasutnya tu, tak masuk syurga. Sebab apa? Pelacur. Suap pula anjing. Dengan apa? Dengan kasut pulanya. Boleh masuk syurga tak? Tapi Allah punya rahmat itu bukan kayu ukurnya. Kayu ukurnya apa dia? Kesucian hati. Akhlaknya terhadap anjing. Akhlaknya terhadap anjing. Sehingga disebutkan Nabi Musa alaihi salam apabila dicabar, Nabi Musa mencabar Fir'aun. Untuk Fir'aun beriman kepada Allah Ta'ala, Fir'aun panggil ahli sihir. Ahli sihir Mesir semua datang kumpul untuk lawan dengan Nabi Musa. Sebelum mereka baling sihir mereka, mereka tanya Nabi Musa, apa ayatnya? Ya Musa, nahnu apa? Wahai Musa, adakah kami yang baling dulu atau engkau yang baling dulu? Nabi Musa kata, ulqu, balinglah dulu. Falamma alqaw, apabila mereka baling, saharu a'yunan nas. Apabila mereka baling, mereka mensihirkan mata-mata orang lain sehingga orang nampak mereka yang mereka baling tu terpegun, mata mereka nampak macam ular. Nabi Musa baling tongkat tu tak sihir mata orang. Tongkat tu betul-betul jadi ular. Makan semua sihir mereka. Bermakna apa dia? Kalahlah ahli sihir. Lepas kalah ahli sihir, tengok ahli sihir wakil Fir'aun. Ahli sihir kalah, Fir'aun pun kalah. Betul tak? Sebab ahli sihir mewakili Fir'aun. Ahli sihirnya kalah, Fir'aun ni kalah. Tapi yang beriman dengan Musa siapa? Ahli sihir. Apa beza ahli sihir dengan Fir'aun? Dikatakan oleh ahli tafsir, kenapa Allah bagi hidayah pada ahli sihir? Sebab mereka berakhlak terhadap Musa. Mereka tanya, wahai Musa, kami baling dulu ke engkau baling dulu? Akhlak di situ. Subhanallah, dengan akhlak Allah bagi hidayah kepada mereka. Akhlak dengan Nabi Musa, ini kan pula kita akhlak yang terhadap Nabi SAW. Maka dengan akhlak, seseorang itu dapat makam yang tinggi. Dengan akhlak, orang itu dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau dah sebut tentang kedekatan dengan Rasulullah, tak ada apa yang lebih didambakan oleh seseorang melainkan dapat dekat dengan Rasulullah SAW. Baik, kemudian kita nak tengok akhlak kita. Check whether we are in the group. Tengok akhlak anda bagaimana. Akhlak macam mana? Akhlak ada dua. First and foremost, yang paling important sekali tentang akhlak, akhlak terhadap siapa? Terhadap mak ayah. Siapa? Akhlak terhadap Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Itulah akhlak yang paling tinggi sekali. Akhlak terhadap Allah Ta'ala. Tengok akhlak anda dengan Allah Ta'ala macam mana. Tengok dah berapa tahun dapat nikmat mata, kau ceroboh nikmat mata berapa kali, kau taat dengan nikmat mata ni berapa kali, engkau mensyukuri nikmat mata berapa kali, engkau khianat nikmat mata berapa kali. Tengok balik, ya Allah, banyak dia kurang. Okeylah, dah tak taat dengan mata, dah sikit taatnya, itu pun kalau ikhlas. Baik, dah kurang taatnya, banyak maksiatnya pula, banyak derhakanya pula, banyak khianatnya pula. Dah tu banyak tak taubatnya. Taubat pun tak. Allah, macam mana nikmat mata ni
dengan Allah Ta'ala. Macam ni. Sedangkan mata ni yang apabila Nabi panggil ummati, umat aku, mata ni yang scan mana Rasulullah. Kalau mata ni dah buta akhirat, macam mana nampak Rasulullah? Allah. Maka first kena check akhlak kita. Akhlak kita terhadap Allah Ta'ala. Cakap kita macam mana, ibadat kita macam mana, maksiat kita macam mana, derhaka dengan Allah Ta'ala macam mana. Kemudian baru kita check apa dia, akhlak kita terhadap sesama manusia. Sesama manusia terhadap mak ayah kita, terhadap jiran kita, terhadap kawan-kawan kita. Semua ni kena check. Semua kena check. Sebab tu Nabi sebut, Yadullah ma'al jamaah, bantuan Allah bersama jemaah. Kita kena check whether we are in the jemaah or not. Terus check akhlak kita. And first akhlak adalah kepada Allah Ta'ala. Taubat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala. That's why kita kata tempat maulid-maulid begini walaupun dengan online adalah sangat-sangat penting untuk kita hadir. Sebab apa? Maulid begini adalah station. Maulid begini yang membuatkan kita nak check balik akhlak kita dengan Allah Ta'ala. Maulid begini yang membuatkan kita perasan. Kadang kita nak check, duduk nak check tapi tak perasan pun. Ataupun nak duduk, tak sempat nak duduk, check akhlak kita dengan Allah. Ataupun dah duduk tapi tak nampak pula apa yang cacatnya. Maulid-maulid begini insya-Allah kita akan disuluh oleh maulid Nabi SAW. Kita akan disuluh oleh selawat kepada Nabi SAW untuk kita cek mana kurang akhlak kita terhadap Allah Ta'ala. Dan kena cek kena cek. Yang ada orang, berapa ramai orang yang ibadat sepanjang umurnya, dia sangka dia dah bagus, sangka dia dah baik, hujung hayat apabila mati sahaja, keluar malaikat maut nak datang jemput kematian dia tu dalam keadaan muka buruk. Dia terkejut. Asal muka buruk? Wahai fulan bin fulan, ibadat yang kau buat semua macam habuk berterbangan. Sebab apa? Engkau tak ikhlas. Engkau ada penyakit ni, ada penyakit begitu dalam hati engkau. Engkau tak tuntut hak, tak penuhkan hak orang ni, tak penuhkan hak Allah Ta'ala, tak penuhkan begini. Macam-macam cacatnya. Disangka dia dah bagus seumur hidup. Bila mati sahaja rupanya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Jadi kena check. From now kena check. Kalau anda tak check sekarang, anda akan dicek juga nanti. So better you check now before you are being checked. Jadi check akhlak kita dengan Allah Ta'ala. Banyak taubat pada Allah Ta'ala. Banyak taubat pada Allah Ta'ala. Banyak panggil Allah. Subhanallah, sekarang zaman fitnah. Sekarang zaman fitnah. Zaman ni zaman fitnah yang orang semua confused. Yang ada confused nak buat apa. Yang ada confused macam mana masa depan. Yang ada confused begini, confused begitu. Yang ada orang stress, depression. Yang ada orang ada kerisauan. Yang ada orang ada gundah gulana dalam hatinya. Yang ada orang fikir ni, fikir tu, banyak fikiran. Itu semua adalah tarikan dunia. Dunia tarik kita untuk fikir tentang sakit kita. Dunia tarik kita untuk fikir tentang masa depan. Dunia tarik kita fikir ni semua mengalihkan pemikiran kita daripada akhirat, daripada taat kepada Allah Ta'ala. Wahai hamba yang akan mati, wahai hamba yang akan menghadap Tuhan, wahai hamba yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala, wahai hamba yang akan disoal oleh Allah Ta'ala, anda akan mati. Anda akan menghadap Allah Ta'ala. Prepare for matilah. Jangan kau prepare untuk hidup aja. Yang mati macam mana? Sedangkan mati lagi pasti. Mati lagi pasti. Hidup yang tak pasti. Dan kalau mati, bukan penghujung hayat tau. Mati itu adalah permulaan hayat yang betul-betul punya hayat yang tak ada mati dah lepas tu. Allah. Sehingga disebutkan apa? Kalau ada tali ni, tali yang lilit seluruh dunia. Panjang tali, lilit seluruh dunia. Kita punya dunia ni, hidup kita kat dunia, baru begini je dekat tali ni. Sedangkan tali ni melilit seluruh dunia. Itu kalau talinya ada limit. Ini kan pula hidup akhirat tak ada limit. Tali yang tak ada hujung. Kita baru banyak ni sahaja. Hidup di dunia berapa? 100 tahun? 120 tahun? 60 tahun? Baru banyak ni dekat tali. Yang remaining one, lagi banyak. Anda mati baru mula perjalanan yang betul. Maka tak fikir tentang waktu tu. Kena fikir. Segala tarikan-tarikan dunia suruh kita takut ni, dunia suruh kita risau ni, dunia suruh kita buat begini, buat begitu, buat begini, buat begitu. Yang ada orang takut sampai tak sempat nak taat Allah Ta'ala. Yang ada orang takut sampai angkat tangan doa je tak sempat nak minta ampun, dah minta hajat dulu. Allah, dosa bergelumang, maksiat banyak, taat malas. Tapi takut sangat dengan sesuatu, angkat tangan aja, ya Allah, tolong selesaikan aku punya urusan ni. Ya Allah, tolong kabulkan hajat aku ni. Ya Allah, aku dalam susah. Sebab apa? Terlalu fikir sampai dia terlupa nak fikir tentang maksiat ni. Allah kata apa? Istighfar. Kalau engkau istighfar, Allah akan berikan kamu rezeki, anak, harta.
hujan turun daripada langit. Sebab tu yang ada ulama hujan tak turun, orang minta nasihat pada dia kata istighfar. Semua istighfar, kejap betul hujan turun. Sebab apa? Istighfar tu rahmat, dan tak istighfar, tidak taubat, itu merupakan hijab yang sangat besar daripada macam-macam perkara. Macam-macam perkara. Yang ada dosanya banyak sampai sakit. Yang ada dosanya banyak sampai susah urusan dunia dia. Yang ada dosanya banyak sampai susah nak taat. Yang ada dosanya banyak sampai setiap urusan dunia dia buat semua fail. Serabut hidup dia. Taubat pada Allah Ta'ala. Engkau dah cuba balik kepada duit untuk dapat penyelesaian, tapi kan tak selesai juga. Engkau dah cuba balik-balik kepada pasangan untuk dapatkan penyelesaian, kan, tapi tak selesai juga. Engkau dah cuba balik-balik kepada makhluk manusia, bos engkau lah, partner engkau lah, klien engkau untuk dapatkan penyelesaian, tapi mereka semua tak dapat selesaikan. Dah cuba macam-macam. Balik pada Allah, insya-Allah anda akan jumpa penyelesaiannya. Balik pada Allah, insya-Allah anda akan jumpa penyelesaiannya. Sahabat Nabi SAW, peperangan, sahabat semua pergi perang, dia tak ada pedang. Dia pergi ke siapa? Ya Rasulullah, aku tak ada pedang. Rasulullah kata, engkau patahkan pelepah tamar, bagi dekat aku. Nabi ambil, Nabi tepuk pelepah tamar, terus jadi pedang. Nabi tepuk pelepah tamar, terus jadi pedang. Sahabat ambil, sahabat pergi pedang. Maknanya apa? Tak ada pedang pun rujuk dengan siapa? Rasulullah SAW. Tak ada pedang pun rujuk dengan Rasulullah SAW. Sebab tu kita, anything happen, balik pada Allah dan Rasulullah SAW. Mereka pasti ada penyelesaiannya dan takkan kecewa. Kita takkan kecewa dengan mereka. Sebab tu kita kena check hubungan kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Mati tu just around the corner. Wahai manusia yang akan mati, wahai manusia yang roh anda akan dicabut daripada badan anda, wahai manusia yang roh anda akan disoal dalam alam kubur. Siapa pun anda, apa pun status anda, tinggi macam mana pun anda, dimuliakan oleh berapa ramai makhluk sekalipun, dalam kubur yang tanya anda mungkar dan nakir sahaja. Dalam kubur, soal kubur anda sama macam orang lain. Dalam kubur, kalau ditentukan anda selamat, kubur anda luas macam orang-orang saleh. Dalam kubur, kalau ditentukan anda tak selamat, na'udzubillah min dzalik, kubur anda sempit sampai pecah rusuk anda. Taubat pada Allah Ta'ala, back to Allah Ta'ala. Risau tentang rezeki, risau tentang harta, memang merisaukan, memang memberatkan pemikiran, sebab akhir zaman memang fitnah banyak. Nak damping dengan siapa? Damping dengan yang maha pentadbir, damping dengan Allah Ta'ala. Allah uruskan semua urusan dengan rapinya, Allah akan uruskan. First kita check akhlak kita dengan Allah Ta'ala dulu, dan kita check akhlak kita dengan orang lain. Itu nak, dan dia tak ada istilah, dan dia tak ada kayu ukur yang lain. Itu satu-satunya kayu ukur untuk tentukan whether we are in the group or not. Grup Rasulullah. Okeylah, kalau kau tak sudi masuk dalam grup Rasulullah, bismillah, cari grup lain. Akhirat nanti engkau tengok grup mana yang Allah muliakan. Tak ada grup yang Allah muliakan melainkan grup Rasulullah SAW. Jadi kena cek akhlak kita macam mana. Taubat pada Allah Ta'ala. First, muamalat kita dengan Allah Ta'ala. Kita akan terkejut. Berapa banyak ujian yang kita diuji sekarang ni, ubatnya satu sahaja, taubat. Terkejut. Hatta orang yang banyak penyakit sekalipun, taubat. Nanti penyakit anda is bearable, boleh ditahan. Hatta bukan boleh tahan, boleh pergi macam tu sahaja. Taubat Allah Ta'ala. Taubat. Banyak ujian yang orang sekarang hadapi, sumbernya daripada apa? Kurang taubat. Banyak taubat Allah Ta'ala. Solutionnya Allah akan bagi. Solution Allah akan bagi. Yang kedua kita sebut, first tadi kita sebut check whether we are in the group or not. Dan itu satu-satunya kayu ukur macam mana Allah pandang kita dan macam mana kita dipandang oleh Allah Ta'ala. Kayu ukur lain tak ada. Aku disanjung oleh jemaah ni, aku tinggi, aku hebat, aku petah cakap, berapa ramai yang menangis bila aku cakap, berapa ramai yang ikut aku bila aku cakap, aku pandai begini, aku pandai begitu, aku cipta ni, aku bina ni. Semua tu bukan kayu ukur. Kayu ukurnya hanya macam mana kau dipandang oleh Allah Ta'ala. Taubat from maksiat, tengok taat anda macam mana. Maksiat mesti kena taubat. Baik. Yang kedua, first kita nak check whether we are in the jemaah or not. Second, if happen to be kita tahu tentang jemaah, kita tahu Khamis malam Jumaat ataupun Sabtu petang nak maulid, buka House of Sayyidah Khadijah punya Facebook, kita tahu apa amalan kena buat malam, ratib hadat ke ratib atas, aku tahu kena kepentingan selawat, aku tahu kitab-kitab apa kena buka, aku tahu apa ilmu fardu ain, aku tahu sikit tentang ilmu-ilmu begini dan begitu,
Aku tahu Habib mana kena ikut. Aku tahu Tuan Guru Syekh mana yang kena ikut. Kalau anda tahu, first tadi kita check whether we are in the group or not. Second, akhir zaman gini kita kena check apa yang kita buat dengan orang yang nak masuk grup ni. Bukan berarti kita dalam grup tak. Itu yang paling kita risau. Sangka kita dalam grup walhal kita bukan dalam grup. Tapi apa yang kita buat dengan orang sekarang ni, akhir zaman Allah uji. Dalam Allah punya ujian, Allah tengah buka ramai orang untuk dapat kesedaran. Kenapa fitnah berlaku dahsyat-dahsyat sangat Macam betul lah akhir zaman dia jadi takut. Bila jadi takut, dia jadi cari-cari. Dia cari-cari, dia jumpa kita, apa kita buat? Akhir zaman begini, tak boleh kita orang kafir cuba pisahkan kita. Memanglah pandemik berlaku, dah wabak apa semua, kena isolate, kena asingkan diri apa semualah, kena jagalah SOP apa semua. Tetapi dalam waktu yang sama, bila kita terasing ini, isolated begini, PKP begini, orang Yahudi campur tangan, orang Yahudi ambil peluang. Kenapa? Bila kita diasingkan, waktu tu didoktrin, seorang-seorang dalam rumah tak buat apa-apa, dia dengan keluarga dia je, suapkan dunia, suapkan hiburan, lalaikan taat, solat Jumaat tak boleh pergi apa semua, dia biarkan malas taat. Jadi waktu kita terpecah begini, kita insya-Allah tahu apa nak buat, nak cari apa. Paling-paling kita buka live Habib-Habib kita, Syekh Abu Zaki ke, live House of Sayyidah Khadijah ke, live Habib Mahdi ke, kita tahu apa nak buat. And kita tahu dekat live ni nak buat apa, ratib ke, zikir ke, apa ke, nak kena selawat ke, yang dah masuk dalam grup selawat, dah tahu nak selawat. Tapi orang kawan-kawan yang nak join, that's why dalam time-time begini, tak boleh isolate ourselves. Walau kita sangka kita dalam grup sekalipun, dah aku dalam grup, aku dah kenal grup ni, dah grup-grup aku je, aku maulid dengan kawan-kawan aku, tak boleh. Akhir zaman sekarang Allah tengah uji, bukan kita je diuji, bukan kita je takut juga untuk orang lain. Tengok orang lain macam mana, tanya kawan-kawan kita, tanya saudara-saudara kita. Jangan biarkan mereka dibuai oleh hasutan dunia. Jangan biarkan mereka terpinga-pinga cari-cari jawapan tapi tak jumpa. Jadi kalau ada orang perlukan bantuan akhir zaman begini, dorongkan mereka kepada grup yang betul. Dorongkan mereka untuk ikuti ibadat-ibadat tuan-tuan guru kita. Dorongkan mereka untuk ikuti maulid online ke apa ke, tak kisahlah apa yang kita tahu. Kalau kita pula ada baca kitab dengan guru-guru kita, kalau kena baca kitab dengan mereka sekalipun, baca kitab dengan kawan-kawan kita, apa yang kita dapat daripada guru-guru kita, spread kepada orang. Sekarang bukan time untuk kita isolate. Memanglah isolate physically je lah, tapi apa online ni, apa semua, call apa semua, tak boleh. Aku dengan family aku tak ada penyakit. Aku dengan family aku selamat. Aku dengan family aku setiap hari follow online kuliah, dah cukup. Tak boleh. Tanya khabar kawan macam mana, kawan tu macam mana, sepupu kita macam mana, pakcik kita ni macam mana, adik-beradik kita macam mana, okey ke tak. Now is not the time untuk putuskan silaturahim. Kalau kita putuskan hubungan kita, isolate ourselves, itulah Yahudi nak. Dia menang betul. Biar kita zahir isolated, tapi hati kita semua satu. Hati kita semua satu. Paling-paling tidak pun, siapa susah kita tahu boleh bantu. Dan kalau dia mencari jawapan, dia cari akhir zaman, dia cari pembimbing, dia cari majlis, dia cari ilmu, kau kena bantu, kau wajib bantu. Okeylah, hari ni dia minta bantuan, dia tanya apa grup yang boleh aku ikut, apa aku nak ikut, apa aku nak buat, apa ni bimbing aku, bantu aku. Hari ni kita tak layan dia. Sebab kita dalam grup, kau sangka kau dalam grup lah. We are in the group, I am following the group, my family is following the group. Kita baca apa grup ni baca, kita baca ratib hadat, kita baca zikir, baca selawat. Dia ni siapa menyusahkan? Kau tak nak ajak dia, tak nak susah payah sikit nak bantu kawan kau. Kalau kau tak nak susah payah sikit nak bantu kawan kau, nanti balik hari nanti dia akan jumpa orang lain yang akan bantu dia. Tapi engkaunya dah dalam grup, tiba-tiba balik hari kau paling tadah, kau terkeluar daripada grup. Paling tadah tiba-tiba keluar daripada grup. Tapi aku tak keluar daripada grup, aku okey. Sebab kau sangka kau okey, kau sangka kau dalam grup. Tengok balik akhlak kau macam mana, tengok balik adab kau macam mana. Sebab tu kita cakap, in the group or not in the group, kayu ukurnya satu sahaja. Adab akhlak kita macam mana, maksiat kita macam mana, taat kita macam mana, tu sahaja. Hari ni kita taat, okey, baik. Tiba-tiba ada kawan kita perlu bantuan, dia susah, dia nak cari jawapan akhir zaman ni, apa benda, apa cerita semua, dia nak tahu jawapan, dia nak bimbingan, dia perlukan ilmu. Kita tak buka, kita tak ajar dia, kita tak dorong dia kepada guru-guru yang boleh ajar, kita tak buka kitab dengan dia sedang kita boleh buka kitab dengan dia, kita tak ajar dia, kita tak ajak dia, kita tak dorong dia pergi maulid online apa semua.
kita biarkan dia. Hari ni kau taat sebab kau biarkan seorang, balik hari nanti kau dengan the whole family jadi tak taat. Follow maulid tapi buat maksiat. Follow Habib-Habib tapi handphone macam-macam perkara. Follow baca kitab online tapi keluarga berpecah belah. Akhlak tu dia seperti akhlak orang yang not in the group. Ubahnya pada akhlak, bukan ubahnya pada I'm still following majlis online. I watch every day majlis online. Aku follow kitab online. No, itu bukan kayu ukurnya. Kayu ukurnya adab dan akhlak anda seperti yang dalam grup ataupun tidak. Dan kita sebut sekali lagi, adab dan akhlak seperti dalam grup bermakna adab dan akhlak seperti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok balik kawan-kawan kita yang perlu bantuan, kawan-kawan kita perlu bantuan dari segi kewangan tu dah sedia maklum, orang tahu kena bantu. Perlu bantuan dari segi sara apa semua orang dah tahu. Ini kita sebut perlu bantuan dari segi kerohanian. Sekarang kerohanian lagi fakir, lagi miskin daripada wang tau. Berapa ramai orang sekarang tandus hatinya, miskin hatinya. Sebab tu kita bersyukur sangat pada House of Sayyidah Khadijah yang buat majlis begini. Membiarkan hati orang subur, membiarkan hati orang semangat untuk menuju Allah Ta'ala. Jadi dalam waktu-waktu begini bukan waktu untuk kita menyendiri. Waktu untuk kita reach out even more. Reach out even more. Jangan pula kita cakap gini nanti orang, oh Ustaz cakap kena reach out lah. Ketuk rumah jiran, Assalamualaikum. Salam dia. Janganlah kan terkejut pula jiran ni kan. Kena tangkap dengan KKM pula. Ustaz dengan salam-salam kan. Cumanya maksud kita reach out, call, tanya khabar, ajak, jomlah. Malam ni ada majlis online. Kau macam mana? Engkau tahu tak sekarang ni akhir zaman ulama sebut fitnah-fitnah begini. Jaga-jaga akhir zaman. Macam mana solat engkau? Macam mana taat engkau? Jomlah, tak ada apa-apa buat. Jom join majlis online. Aku ikut ustaz ni. Bagi. Kalau dia perlu kita buka kitab sekalipun. Jom. Aku tengah belajar kitab gini-gini. Aku share dengan kau sikit boleh? Share. Buka kitab dengan dia. Buka maulid dengan dia. Buat apa semua. Ajak group of friends. Sebab tak semua orang boleh ikut apa yang kita ikut. Kadang kita ikut ustaz kita dekat online. Tapi kawan-kawan kita malas nak ikut ustaz kita. So nak buat apa? Kawan-kawan kita dah ikut kita. Kita buka lah majlis dengan dia orang. Buat apa semua. Online ke apa yang patut lah. Apa yang patut. Kalau boleh jumpa, tak tahulah apa undang-undangnya macam mana sekarang. Kalau boleh jumpa dengan berjarak-jarak pakai face mask, jumpa, buat majlisnya. Buat dorong kawan-kawan, suburkan kerohanian orang sekarang. Orang dalam keadaan sangat-sangat memerlukan. First, kayu ukur kita cek akhlak kita sendiri. Adakah kita berakhlak dengan akhlak grup ini? Pakaian doesn't matter. Serban doesn't matter. Boleh cakap doesn't matter. Boleh baca ayat, boleh baca maulid, itu doesn't matter. Doesn't matter. Tapi what matter is akhlak kita macam grupnya akhlak tidak. Secondly, check macam mana kita dengan orang yang belum dalam grup. Check, cari orang-orang yang perlukan, tanya khabar kawan-kawan kita, siapa yang perlukan kita bantu. Sampai pada tahap apa kita sebut? Sampai pada tahap kitanya kena buka kitab dengan dia sekalipun. Buat, beranikan diri. Ini waktu akhir zaman. Jiwa-jiwa sedang tandus, jiwa-jiwa sedang kemiskinan dari suburnya rohani mereka. Suburkan. Ajak maulid, ajak selawat kepada Nabi SAW. Alhamdulillah kita pada majlis petang ini berkat Habib Hussein dan jemaah-jemaahnya dapat kita hadir dalam majlis maulid begini. Majlis maulid ni sangat-sangat penting, pasak-pasak di atas muka bumi, itulah majlis maulid. Dalam majlis maulid kita dapat macam-macam perkara. Dalam majlis maulid jangan hanya nasihatnya pun daripada ustaznya kita dapat. Kita baca maulid sendiri pun Allah bagi kita macam-macam perkara. Kalau dengan ikhlas, dengan tulus hati, dapat macam-macam perkara. Dan berkat dengan majlis maulid ini, moga-moga petang ini Allah ampunkan dosa kita, terima taubat kita, jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang suka bertaubat dan balik-balik kepada Allah Ta'ala. Dan Allah rezekikan kepada kita taubat nasuha, yang dengan taubat nasuha itu kita balik-balik pada maksiat kita yang lama. Moga-moga Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Moga-moga Allah mengampuni segala dosa kita. Moga-moga Allah menyucikan hati-hati kita sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan qalbun salim, hatinya sejahtera kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah selamatkan umat Islam. Moga-moga Allah lindungkan umat Islam, khususnya umat Islam di tanah Melayu kita ini dan umumnya umat Islam di seluruh dunia. Moga-moga Allah angkat musibah rohani dan musibah jasmani yang tertimpa di atas umat Islam dan seluruh alam ini. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita tutup, kita di akhir zaman ini
always check hubungan kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Jangan sampai kita ditipukan oleh syaitan. Aku dah ibadat, aku dah baca sekian, aku dah selawat, aku dah sehari selawat 1000 kali, aku dalam grup selawat. Bagus selawat, bagus, tapi jangan sampai tertipu oleh syaitan. Always check. Ya Allah, aku baca ni bukan kerana kurniaan Engkau, aku tak dapat baca. Ya Allah, aku selawat ini, aku berzikir ini, ya Allah, kalau bukan kerana Engkau punya kebaikan, aku tak dapat. Ya Allah, mulut-mulut yang berselawat ni adalah mulut orang saleh, tapi Engkau bagi mulut aku untuk selawat, sedang mulut aku ni dah ucap berapa banyak perkara-perkara yang derhaka pada Engkau. Allah, orang macam aku Engkau bagi banyak insaf, banyak insaf, banyak insaf. Setiap milestone kita achieve, setiap ibadat kita dapat, bukan kita yang achieve. Allah sebut dalam ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi, achievement Nabi apa? Dan para sahabat, Fathul Mekah tu, bebaskan Mekah. Kita kalau bebaskan keluarga kita daripada ajaran sesat pun dah bagus. Kita kalau masukkan seorang Islam pun dah bagus. Nabi tak. Nabi bebaskan sebaik-baik kota di atas dunia, iaitu kota Mekah. Bebaskan Kaabah. Bebaskan. Berapa ramai yang masuk Islam pada hari tersebut? Kebesar-besar punya orang Quraisy masuk Islam. Antaranya Abu Sufyan. Masuk Islam, jadi bebaskan kota Mekah. Nabi bebaskan kota Mekah dengan siapa? Nabi, tahu, manusia yang maksum, yang paling baik, kekasih Allah Ta'ala. Bebaskan Mekah dengan siapa? Dengan orang macam kita? Tak. Dengan para sahabat. Dengan para sahabat. Bebaskan kota Mekah pulanya. Allah turunkan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang bantuan Allah dan pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan Mekah. Pembebasan Mekah. Idza jaa nasrullah. Apabila datang bantuan daripada Allah. Bermakna apa? Begitu besar punya bantuan, begitu hebat punya Nabi SAW, begitu hebat punya sahabat, begitu power punya tentera, begitu besarnya kota Mekah, sikit pun bukan daripada Nabi dan sahabat. Semua bantuan adalah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi sebab tu, kita kena setiap apa kita dapat, it's not our achievement. If we get taat, give back to Allah dengan syukur. Kalau kau ambil taat, engkau tak give back to Allah dengan syukur. Engkau ambil taat, kau simpan. Taat tu akan busuk, akan basi sampai dimakan, dia jadi racun pada badan kita. Jadi racun membuatkan kita takabur, tak ikhlas, riak. Subhanallah, kita sebut apa, kita berapa ramai orang yang nanti hari kiamat dia solat, ahli solat, tapi apabila ditanya oleh Allah Ta'ala, sembahkan solat mereka. Apabila dia sembahkan solat mereka di hadapan orang tersebut, malaikat ambil, dikeronyokkan solatnya, baling ke muka orang tersebut. Kalau gitu baik daripada awal tak payah solat. Kalau daripada awal tak solat, tak ada benda yang nak dicampakkan. Sengaja Allah dorongkan orang yang tak ikhlas ni, sengaja Allah dorongkan orang yang hatinya kotor untuk ibadat. Kenapa? Hanya untuk adakan barang. Contoh macam ni. Dah ada barang kan? Kalau tak ada barang, kita geram-geram. Kau ni, nak campak apa pun tak boleh sebab barang tak ada. Tapi ada barang, boleh apa? Boleh ambil dan boleh campak. Allah hanya adakan amal ibadat kepada orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Supaya ada bahan untuk campak. Allah, na'udzubillah min dzalik. Jangan kita jadi di kalangan mereka yang begitu. Always check, ya Allah, aku takut. Ibadat ni bukan aku, ya Allah. Ibadat ni bukan orang jahat macam aku, tak ibadat. Yang aku tahu ibadat ni orang baik. Apa tiba-tiba aku ni ibadat? Ya Allah, ibadat ni bukan diri aku, ya Allah. Diri aku yang sebenar, diri aku jahat. Tapi engkau bagi ibadat, ya Allah, aku serah pada engkau lah. Engkau dah tentukan aku jadi orang baik hari ini. Ya Allah, ibadat aku engkau ikhlaskan, ya Allah, aku takut, ya Allah, istiqamahkan, ya Allah, jagakan, ya Allah. Don't try to jaga pun ibadat kita. Serah, minta Allah jaga, minta. Semua yang kita buat bagus, selawat, banyak-banyak, semua bagus. Tapi jaga diri daripada riak. Banyak taubat daripada Allah Ta'ala, banyak istighfar, minta petunjuk. Kalau anda tak taubat, tak istighfar, ibadat ikhlas ke tak pun tak boleh scan tau. Tak boleh scan. Semua covered hijab, ikhlas ke tak pun tak boleh scan. Okey lah dah scan tak ikhlas. How to get out from the tak ikhlas? Pun tak tahu jalan keluarnya. Sebab tu kena taubat, kena istighfar, minta bantuan Allah. Ya Allah, tunjukkan pada aku. Ya Allah, tunjukkan pada aku. Minta bantuan Allah Ta'ala. Ibadat dah bagus. Teruskan ibadat.
tetapi jangan sampai tertipu oleh syaitan. Jangan sampai tertipu oleh syaitan. Akhir zaman ni kita tak boleh. Yang orang ahli maksiat, kan dalam riwayat mengatakan akhir zaman ni waktu berlalu cepat. 10 tahun macam setahun, setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, kan? Jadi kalau benda yang biasa nak berlaku 10 tahun, tak payah tunggu 10 tahun, tunggu setahun je. Tengok kita dalam setahun model handphone keluar berapa banyak. Sebelum ni nak keluar model handphone kita tunggu banyak tahun kan. Benda yang sebelum ni kita tunggu 10 tahun, sekarang tak payah tunggu 10 tahun. Tunggu setahun dah keluar macam-macam yang biasanya berlaku 10 tahun. Mana apa, waktu cepat, perubahan cepat. Termasuk juga pada diri kita, pada diri insan. Ahli maksiat nak ubah jadi ahli taat split second. Ahli taat nak ubah jadi ahli maksiat split second. Waktu Nabi kata akhir zaman nanti pagi Islam, petang kafir. Petang Islam, malam kafir. Sebab apa? Perubahan very fast. Very fast. Pagi datang kuliah, dah baik apa semua. Siang aja terus tengok handphone buat maksiat. Itu kan PL orang kafir. Petang dah taat, dah datang majlis ilmu apa semua. Malam sebelum tidur cakap perkara-perkara tak elok dengan kawan-kawan. Bual-bual sana perkara tak elok. Kan tu dah macam orang kafir punya PL. Na'udzubillah min dzalik. Allah ampunkan dosa kita berkat dengan selawat Nabi SAW. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, Allah jaga kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala, kita rayu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Badi'as Samawati wal Ard. Ya Allah, Engkau Tuhan kami hamba, Ya Allah. Ya Allah, Engkau yang gagah, kami yang lemah, Ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, Ya Allah. Kami tak reti, Ya Allah. Kami tak pandai, Ya Allah. Engkau lah yang maha mengetahui, Ya Allah. Wahai Tuhan yang maha melihat dalam isi hati kami. Wahai Tuhan yang maha mendengar dalam isi hati kami. Memang kami banyak maksiat, Ya Allah. Tapi kami sangka kami baik. Wahai Tuhan yang maha melihat, maha mengetahui isi hati kami. Ya Allah, Engkau koriklah dalam hati-hati kami ni sedalam-dalamnya sehingga lubuk hati kami panggil Engkau dengan panggilan yang ikhlas. Sehingga lubuk hati kami seru Engkau dengan seruan yang ikhlas. Sehingga lubuk hati kami ini keluar terbit suara daripada hati kami ini panggilan dan seruan terhadap-Mu dengan panggilan seruan yang ikhlas, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya perkara yang paling tinggi dari atas yang turun ke bumi adalah taufik-Mu. Berikanlah kami taufik, Ya Allah. Berikanlah kami taufik, Ya Allah. Bimbingkan kami, Ya Allah. Dan sesungguhnya perkara yang paling mahal yang naik daripada bumi ke atas adalah ikhlas. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami keikhlasan terhadap-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jagakanlah keikhlasan ini, Ya Allah. Jagakan kami, Ya Allah. Jaga kami dengan penjagaan-Mu yang sempurna. Ya Allah, pelihara kami dengan pemeliharaan-Mu yang penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan-Mu yang maha lunak. Ya Allah, jaga kami, belai kami dengan belayan-Mu yang maha lembut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Allahumma amin. Berkat selawat, moga Allah terima doa kita. Sedikit sebanyak minta maaf atas masa yang diambil. Terima kasih kepada Habib Hussein Al-Junid dan juga kepada para jemaah yang lain. Wabil khusus terima kasih kepada Ustaz Ahmad Maksum dan Ustaz Ali Zainal Abidin kita. Wallahu a'lam. Allahu